Hukum harus menuduh isteri berzina ini sekiranya tiada anak yang dilahirkan. Jadi kalau tiada anak dilahirkan, harus hukumnya. Harus tu bermakna, kalau tengok dalam kitab ni dia italikkan. Harus ni maknanya terserah kepada suami, sama ada nak meneruskan tuduhan ataupun tidak. Sebab tak ada anak yang dilahirkan, isteri tak mengandung pun, walaupun bukti-bukti yang jelas menunjukkan bahawa si isteri sudah bermain kayu tiga, tapi tak ada anak. Jadi si suami terserah kepada si suami untuk menuduh ataupun tidak. Sebaliknya, jika terdapat anak yang suami pasti bukan zuriatnya, dia wajib menuduh isterinya berzina dan menafikan anak tersebut. Jadi kalau isteri mengandung, suami tahu dia sudah lama tidak bersama, tidak melakukan hubungan seks dengan isterinya, tiba-tiba isteri mengandung, maka si suami boleh menuduh isterinya berzina, dan si suami boleh menafikan anak dalam kandungan isteri itu sebagai anak kandung dia. Boleh. Dalam keadaan sekarang teknologi DNA ada. Dia lahir budak ni boleh buat DNA, match tak dengan si ibu, memang match lah. Ibu yang melahirkan dia, yang beranakkan dia, bersalin dengan dia. Tapi dengan bapa, dengan si suami, match tak DNA? Kalau tak match, mesti ada orang lain. Lebih mudah pula kalau si anak itu, contoh, dia keluar muka mak black, dia keluar muka orang putih. Si suami Melayu, isteri Melayu. Suami isteri melahirkan anak, keluar putih, takkan albino pun, tak tahulah. Itu boleh disokong oleh DNA. Keluar hitam, keluar muka macam Cina, keluar muka macam Bangla, Pakistan, Nepal, Vietnam, Indonesia, contoh. Maka si suami wajib, di sini sebut, dia wajib menuduh isterinya berzina dan menafikan anak tersebut. Itu dia. Kenapa? Hal ini demikian kerana ia tidak dinafikan, maka suami seolah-olah mengakui anak itu daripada keturunannya. Perbuatan mengakui seorang yang bukan keturunan sebagai keturunannya adalah haram, sebagaimana haram menafikan keturunannya. Nampak? Perbuatan mengakui bukan anak, kalau kita akui sebagai anak itu, boleh bin kat kita. Apa hukum dia? Kata pengarang kitab ni, haram. Ataupun seperti mana juga kita nafikan, ini bukan aku, tapi memang semua bukti menunjukkan memang dia dia adalah bapa kepada anak dia. Buat dia ni memang itu anak dia, memang bapa kandungnya adalah si suami. Macam mana suami ni nak nafikan anak yang lahir tu bukan anak dia? Tak boleh lah. Sebab semua bukti ada, segi medical, segi perubatan, segi DNA dan sebagainya, memang match, memang berpadanan. Jadi bagaimanakah suami nak nafikan? Dan haram suami nafikan. Jadi sebegitu juga suami haram mengakui anak itu anak kandung dia sekiranya terbukti bukan anak kandung dia. Memang si isteri ni ada main kayu tiga. Ini semua jam jahal lah. Kalau Afrika ni beli jam jahal lah ni. Asal-asal macam tu lah kata orang ni, tak tahu. Begitulah. Baik, persoalannya bagaimana untuk mengetahui status anak tersebut? Bagaimana nak tahu status anak ni? Adakah anak ni anak kandung suami ataupun tidak? Kalau tidak, maka anak itu jadi anak tak sah taraf, tidak boleh dibin kepada si suami, walaupun isteri melahirkan tu dalam tempoh perkahwinan dia dengan suami dia. Tapi kerana isteri ni berzina dengan lelaki lain, maka si anak ni tak boleh dibinkan kepada si suami. Tak boleh. Bukan dari benih si suami, benih orang lain.
Kalau anak itu jadi anak tak sah, taraf. Tapi persoalan dia bagaimana tu? Nak tahu tu bagaimana? Caranya adalah dengan dia tidak menyetubui isterinya, atau isterinya melahirkan anak kurang daripada 6 bulan selepas persetubuhan, kerana 6 bulan merupakan tempoh minimum mengandung. Caranya dia tak menyetubui isteri. Memang tak, dia tak bersama dengan isteri dia, tak bersama, tuk isteri mengandung. Jadi mana dapat benih siapa dalam perut si isteri tu? Mesti benih lelaki lain, lelaki yang bukan suami dia. Melainkan kalau suami itu dan isteri menggunakan kaedah permanian beradas, itu lain. Kaedah bayi tabung uji, itu lain. Isteri tidak benih suami isteri tak boleh disenyawakan dalam keadaan yang konvensional, keadaan tabi'i, keadaan yang disusun oleh Allah SWT. Mesti dibuat kaedah lain. Mungkin disenyawakan, ambil benih suami sini, buat masuk dalam tabung, disenyawakan, situ pula hidup. Lepas tu baru telur isteri yang dah ada, dah disenyawakan ni ditanam semula dalam rahim si ibu. Itu lain. Walaupun si suami tak pernah bersetubuh dengan isteri dia, tak pernah bersetubuh dengan isteri dia, tapi dia nak dengan anak dengan isteri dia. Isteri pun nak anak dengan suami dia, tapi tak pernah melakukan persetubuhan. Tak tahu apa sebab. Maka kalau tak salah saya, harus menggunakan kaedah permanian beradas ataupun kaedah bayi tabung uji. Yang tak boleh ialah si isteri, telur si isteri disenyawakan dengan lelaki yang bukan suami. Bita dalam tabung uji dah disenyawakan, letak dalam perut si isteri balik. Lepas tu bila lahir, bin pula dengan si suami. Itu tak boleh, tuan-tuan. Itu hukum dia haram. Telah pun diputuskan kalau tak saya dalam fatwa. Tapi kalau ambil benih suami sendiri, disenyawakan dengan benih si isteri di luar rahim, dalam tabung uji ke kaedah yang lain lah, masuk balik dalam perut, dalam rahim si isteri, melekat, mengandung, maka itu adalah anak yang sah. Cuma keadaan persenyawaannya tidak secara tabi'i, tidak secara yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kaedah asalnya persenyawaan itu berlaku dalam rahim si isteri. Lepas persetubuhan, air mani itu melekat, sperma berenang-berenang cari telur. Daripada beribu-ribu juta sperma yang berenang, satu lepas ke telur si isteri, bercantum dia, maka tersenyawa. Bila tersenyawa, berlaku pemecahan sel 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, sampailah akhirnya menjadi telur tadi menjadi satu lembaga dinamakan sebagai zigot, dan akhirnya jadi embrio, melekat di perut, di dinding rahim si isteri selama tempoh lebih kurang 9 bulan, sehinggalah jadi seorang bayi yang lengkap sampai masa dilahirkan oleh si isteri. Itu dalam ilmu biologi, tuan-tuan. Belajarlah sikit-sikit waktu di sekolah menengah dulu, tingkatan 1, subjek rangkaian sains, belajar tu. Jadi tahu. Atau isterinya melahirkan anak kurang daripada 6 bulan selepas persetubuhan. Memang bersetubuh dengan suami, tapi baru 3 bulan isteri dah nak beranak lah, nak bersalin dah. Something wrong somewhere, kata orang putih. Adakah anak tu anak si suami? Tak mungkin. Baru 3 bulan kali terakhir bersetubuh 3 bulan, tahu-tahu nak bersalin dah. Si suami pun terkejut. Ni anak siapa? Cek. Anak ini